Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu taala, dengan limpah dan kurnianya dan rahmatnya. Hari ni kita dah bersahur. Jadi tuan-tuan, hari ni insya-Allah share dulu tuan, share dulu. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. 1000 kita buka cerita. Sewa. Macam biasa dengar ayat tu kan. Jangan sampai saya malas nak buka silap ni kan. Sat lagi saya main lian-lian ni masalah ni. Ni dia mula nak marah. Sebab apa tuan ni masalah rakyat ni? Masalah rakyat. Tuan, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Jangan sampai saya lagi. Dia pagi-pagi ni dia lain sikit semangat tuan. Sat lagi saya dah duk berlatih lah benda ni. Jadi adalah sikit-sikit tu duk jadilah. Makan dah lah, makan sok lah. Makan pagi dah oi. Melawak makan sok lah, alhamdulillah. Tuan-tuan semua sihat sihat dah tuan-tuan Wih, betul 1000 saya buka cerita. Macam aku salah. Okey tuan-tuan. Baju kemas baju ni masak aisert tuan-tuan. Saya buat sendiri, saya tempah sendiri, masak aisert masak aisert saya pakai baju ni Tok Singa orang duk tikai nama saya tak larat nak cakap lah nama Tok Singa ni kan. Muhammad Asadullah kan. Nama mana ni apa? Muhammad Asadullah, tentera apa ni? Singa Allah. Muhammad Fad harimau. Lagi apa? Ada banyak tuan nama-nama kalau tuan tengok dalam Arab sendiri pun ada nama yang berunsurkan binatang, ada yang berunsurkan tumbuh-tumbuhan, pokok besar, haikal tak silap saya Jadi benda ni tak ada masalah tuan, bila sebut nama orang Melayu Tok Singa duk kalut lah. Apa siapa nama ni nama binatang lah. La ilaha illallah. Pak Arab pun pakai nama, ada yang nama Asadullah ni semua kan. Jadi binatang juga singa Allah. Tak ada masalah tuan. Pelik dia nak tikai dengan nama tak habis kan. Alhamdulillah. Saya baru duk berlatih tu tuan. Saya duk berlatih. Duk betul tapi saya tak habis lagi berlatih tuan. Jadi insya-Allah nanti saya akan berlatih lagi. Jadi tuan-tuan, hari ni saya nak cerita pasal Long Kijang. Long Kijang tuan-tuan saya nak cerita pasal Long Kijang ni, masalah bank negara lah tuan-tuan. Minta maaf lah melawak sikit begini kan, bagi ceria sikit. Waalaikumsalam. Biskut Tiger kan ada nama. Itu Biskut Tiger Jadi insya-Allah tuan-tuan saya nak beritahu terang sikit masalah bank ni, bank negara ni tuan-tuan. Bank negara ni tuan. Jadi saya tak faham sebab sebelum ni kita tak dengar lagi isu-isu macam ni. Isu-isu yang ada. Pertama sekali tuan, saya cakap tuan, kita bukan saat lagi pukul 11 pagi ni, 11 pagi ni, lah ni lepas subuh. 11 pagi ni, sebab saya kena sebut siap. 11 pagi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan umumkan benda ni. Cuma sebelum pukul 11 pagi ni kita hantam dululah. Kita hantam dulu. Moga-moga dengan kita hantam, tak tahulah tuan, kita dapat keputusan yang baik. Jadi hari ni masalah bank negara ni, kita pun tak faham tuan-tuan. Saya buka dia punya, dalam dia punya apa, Allahumma salli, saya tengok dia punya portal tu lah kan. Dia punya bahasa memanglah bahasa Melayu, tapi nak faham dia lebih pada Yunani lagi punya bahasa tu kan. Susah betul nak faham dia punya kataan tu, pelik-pelik, pening kepala kan. Jadi apa yang saya faham ni tuan, pertama sekali pinjaman yang saya faham tak tahu betul ke tak tuan, jangan marah pula. Yang saya faham, pinjaman yang untuk kita lanjut ke 6 bulan ni, dia tengok bersyarat. Contohnya orang yang tidak ada masalah sebelum ni, selama 60 hari ke 90 hari masalah lewat bayar. Kalau ada masalah lewat bayar, dia tak boleh nak continue untuk 6 bulan ni. Yang saya faham yang saya tengok. Kalau semua okey, tak ada sangkut sebelum ni, maknanya baru boleh sambung untuk 6 bulan ni penangguhan. Dulu sebelum ni tuan-tuan, penangguhan secara automatik. Tetapi hari ni tuan-tuan, bukan pula dah, dia jadi pusing pula dah. Jadi penangguhan ni yang kita dengar ni, penangguhan ni kita kena buat. Mungkin bank akan hantar SMS, kita kena balas SMS ataupun email ke, tak tahulah apa kejadah ni. Jadi rasa macam nak susahkan rakyat balik lah.
Sebelum ni kita tak dapat penerangan yang betul tentang interest lah apa kejadah ni semua. Tiba-tiba bila baru main sebulan ni tuan-tuan, duk buat kalut dah main interest lagu tu, interest lagu ni. Ni semua nak jadi kerja alung lah kan. Kita tahu lah tuan-tuan, memanglah ada interest sikit kan, tapi ni rasa macam melampau lah kan. Bila kita kira rasa macam pelik ni kan. Lagi satu, kita tak boleh nak faham sebab dia bagi cerita ni, jadi macam susah lah rakyat nak faham kan. Jadi apa ni, Makcik Kiah lah, Makcik Kiah dulu seronok dah dan menari lah kan bila kerajaan nak bagi duit ni. Tiba-tiba jadi macam ni, Makcik Kiah pun pening kepala tu kan. Jadi kita harap tuan-tuan no. Kita harap lah saat lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin pukul 11 ni tolonglah bagi satu jawapan yang bagus. Sebab apa kita hari ni masalah Covid ni tak selesai sepenuhnya lagi. Tak selesai sepenuhnya lagi. Kita kena faham, walaupun ada setengah-setengah kilang-kilang dah beroperasi seperti biasa, tetapi tuan-tuan kena tahu juga bahawasanya peniaga-peniaga kecil ni masih tak boleh nak operasi lagi. Jadi kita bukan kira orang pekerja-pekerja kilang, kita kena ambil kira juga orang yang bekerja macam pasar pagi kan. Pasar pagi boleh lah berniaga sikit. Macam orang apa, berniaga kecil-kecilan ni. Jadi benda ni orang kata kita tak stabil lagi tuan-tuan. Stok pasal stok, slow stok. Kan? Jadi kita tak stabil lagi sebenarnya ekonomi kita pun sendiri. Bukan kata ekonomi kerajaan, kita faham. Sebelum ni kita pun faham kerajaan ni adalah kerajaan yang baik. Kerajaan yang di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin kita nampak prihatin. Cuma bila keluar isu yang bank negara ni menjadi satu kecaman kepada rakyat Malaysia. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka lah dalam Bank Negara Malaysia, tuan-tuan tengoklah. Bank Negara Malaysia telah menghadapi segala makian-makian daripada rakyat tuan-tuan. Jadi kita pun tolong bagi penjelasan yang baik, yang kita boleh faham kan. Jadi bukan kata masalah kita pun tak mau banyak. Masalah dia ni masalah Covid. Jadi bukan orang yang pakai kereta ni, bukan semua yang pakai kerja kilang tuan-tuan. Orang yang berniaga kecil-kecilan pun pakai kereta, nak kena bayar personal loan, nak kena bayar apa ni, loan kereta, nak kena bayar loan rumah. Jadi tolong jangan bagi semok pula, sebab masalah Covid ni pun tak habis lagi. Jadi kita punya ekonomi pun tak betul stabil lagi. Memang kita tahu kerajaan pun ekonomi agak teruk, kita ni pula lagi teruk kan. Jadi yang ni kita serulah kepada kerajaan, tolong lihat balik, kaji semula balik. Ni live awal sikit tolong kaji semula balik tentang masalah bank ni. Dan kita tahu pukul 11 saat lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan umumkan, dan kita haraplah tuan-tuan Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat umumkan satu perkara yang baik untuk perkara berita gembira kepada kita semua rakyat Malaysia. Sebab kita hari ni dikenakan orang kata apa, ada musibah yang melanda. Bukan kita saja-saja kita tak mau kan. Kita bukan saja-saja kita tak mau tuan. Jadi kita tak maulah cakap main lagu tu, cakap main lagu ni, kita yang pening tuan. Jadi hari ni kita duk nampak dah kerajaan ni bagus. Jangan buat pelik-pelik ni bagi kerajaan ni, bagi rakyat pula rasa marah kan. Jadi kita tak mau macam tu Kita duk nampak ni keadaan ni bukan nak tolong, nampak macam lebih nak macam alung. Ni saya paksa cakap lah. Yang saya faham ni nampak dia ada kiraan-kiraan dia kan. Jadi kiraan tu rasa macam pening pula kan. Itu kata dia punya bahasa standard tu lebih kepada bahasa Yunani kan, bahasa Firaun ni. Nak baca pun tak boleh nak baca pun walaupun bahasa Melayu tapi tak faham. Dia punya apa segala mak nenek bahasa bank ni semua. Bagilah satu contoh yang rakyat boleh faham, mudahlah sikit kan. Lagi satu jadi macam tak betul lah Jadi macam tak apa nak betul kita rasa kan. Rakyat marah pasal tu bukan rakyat pun bukan bodoh kan. Rakyat pun marah ni, yang orang tu marah tu pun tengok tulis bahasa Inggeris lah macam-macam. Jadi mereka pun bukan bodoh kan. Jadi mereka rasa seolah-olah macam kena kincin lah kan. Ada kincin sikit tapi tak tahulah. Kita harap lagi pukul 11 tolong Tan Sri Muhyiddin Yassin minta sangat bagilah satu berita gembira untuk rakyat Malaysia jadi kita harap macam tu lah. Kita terpaksa cakap, walaupun benda ni tak betul, kita kena tegur. Ni saya tegur lah tuan-tuan. Bukan kita marah, tak marah, kita tegur. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi tuan-tuan, habis dah isu bab ni. Okey, kita nak balik kepada isu ni.
yang duk viral gedengang-gedengung ni, isu MyCard. Saya rasa ni satu benda pelik dah ni, no. MyCard ni boleh dibeli dengan cara online WhatsApp, no. Online WhatsApp lah. Jadi dia boleh habaq macam tu. Kita dah dapat satu bukti, tetapi tak dapat nombor dia, depa padam nombor tu. Jadi kita tak boleh nak sebarkan kalau takut jatuh fitnah. Bukan kita nak menyebarkan benda-benda palsu, tuan. Tapi tengok, dan hari ni pula viral tentang satu website yang boleh orang beli online, pasport Malaysia, pasport kita Malaysia dan juga IC. Yang ni bahaya, tuan-tuan. Jangan buat main-main. Kita tak mau jadi negara kita seperti Mexico, Venezuela, Brazil. Kita tak mau, tuan-tuan. Negara depa boleh ikut suka. Jadi tuan-tuan tengok nasib negara depa macam mana, tuan-tuan. Bila mana kebocoran ni, tuan-tuan, IC ni, tuan-tuan, kad kenalan ni kita kata ni, MyCard ni, maknanya warga asing, warga luar, pendatang asing ni boleh masuk ke Malaysia dengan menggunakan MyCard. Kalau depa boleh beli, depa ada duit, dan mereka akan bertapak di Malaysia. Pertama, tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan faham sikit. Bila mereka bertapak ni, nak terang ni, apa orang kata apa akan terjadi 10 tahun akan datang kalau benda ni tak dibendung, benda ni tak disiasat, apa yang akan terjadi. Okey. Bila pok-pok ni masuk, tuan-tuan, dengan depa beli IC apa semua, jadi mereka dapat warga negara lah, tuan-tuan. Walaupun secara haram, tetapi kad tu nampak betul lah. Jadi dengan situ, tuan-tuan, mereka ada duit. Mereka akan monopolikan kita punya bidang perniagaan, ekonomi kita lah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, benda ni akan efek kepada rakyat kita, terutamanya orang Melayu, tuan-tuan. Yang bukan, orang kata bukan majoritinya. Kita ni hidup senang. Kita ni minoriti, boleh kata banyak orang Melayu yang hidup keadaan sederhana dan juga agak susah lah, tuan-tuan. Dan yang ni akan menekan kita, tuan-tuan. Kalau kita tak bendung ni, isu IC, MyCard ni, tuan-tuan, kalau kita tak bendung, dia akan beri impak yang cukup hebat kepada rakyat kita, dengan pendatang-pendatang asing yang akan masuk. Jadi bila tuan-tuan tengok di Mexico, Brazil, Venezuela, negara-negara sana, Amerika Latin, tuan-tuan cuba tengok compare, tengok depa jadi macam mana. Dia tak sama macam Amerika. Di sana, tuan-tuan, rakyat sendiri jadi miskin. Dan bila miskin, tuan-tuan kena faham apa yang akan berlaku. Akan berlaku penjualan dadah secara bebas. Lepas tu akan ada pusat-pusat pelacuran secara bebas. Dan pelacur tu akan rakyat sendiri. Perempuan yang mana perempuan tak cukup duit terpaksa jadi pelacur yang akan melayani warga-warga asing. Yang ni kita tak mahu, tuan-tuan. Kemungkinan mereka akan duduk sini, mereka akan bertapak dengan yang kita duduk tengok lah, tuan-tuan, yang kita duduk dapat ni, gangsterism. Lepas tu mereka akan menggunakan bisnes, ekonomi. Mereka akan berkembang, tuan. Dan akhirnya kita akan menjadi orang kata pendatang di negara kita sendiri. Yang ni kita tak mahu, tuan-tuan. Tolong kerajaan pantau elok-elok benda ni. Kita tak boleh main-main, tuan-tuan. Dan saya harap PDRM dan juga segala agensi-agensi yang terlibat agar dapat tangkap siapa dalang ni sebenarnya, tuan-tuan. Dan kita harap kepada Duli Yang Maha Mulia supaya jatuhkan hukuman mati terus, tuan-tuan, kepada orang macam ni. Mereka ni adalah pengkhianat negara, tuan-tuan. Hukum bunuh ataupun hukum penjara seumur hidup, tuan-tuan. Dan mereka ni tak boleh keluar, tuan-tuan. Mereka telah, orang tahu, mencemarkan, tuan-tuan. Mereka adalah pengkhianat nombor 1 dalam negara. Jadi kita harap, tuan-tuan, dalam isu IC dan juga pendatang asing yang masuk terlampau banyak, tuan-tuan, kita harap kerajaan selesaikan cepat. Dan saya rasa seolah-olah sistem kita ni, sistem MyCard ni telah digodam. Jadi kita kena buat satu saringan atau pembaharuan. Kita kena buat satu sistem baru lah, pembaharuan tentang IC ni, tuan-tuan. Dan kita kena buat saringan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau macam saya di Pulau Pinang, banyak di belah island lah, di belah pulau sana, banyak warga, kita tak kata bangsa Cina, bangsa Cina yang Melayu, yang duduk tanah Malaysia yang tetap ni, banyak kan boleh cakap Melayu. Banyak kan boleh cakap Melayu. Tapi hari ni yang membimbangkan, tuan-tuan, banyak hari ni warga Cina ni yang tak boleh cakap Melayu. Jadi kerajaan kena buat saringan. Saya takut mereka ni pendatang asing yang dapat IC segala, depa ada duit, tuan, depa boleh beli. Kita tak mau, tuan-tuan, macam ni, tuan. Dan kita kena bagi tahu kerajaan kena buat satu program untuk bangsa-bangsa ni supaya martabatkan bahasa Melayu, tuan-tuan, bahasa kebangsaan. Baru kita boleh dapat bezakan yang mana rakyat Malaysia, yang mana bukan rakyat Malaysia. Ya, buka balik ISA. Yang tu pun satu cadangan yang baik. Saya pun rasa yang tu terbaik, tuan-tuan. ISA kena buka balik. Kan?
Ini masalah rakyat yang kita terpaksa cakap, no? Jadi kita tak mau tuan-tuan hari ni isu ni kita duk tumpu kepada Rohingya saja tuan-tuan, no? Saya nampak hari ni isu Rohingya ni hari ni mereka cuba alihkan isu yang lebih besar. Tuan-tuan perasan tuan-tuan? Tapi Allah Taala ni bagi kita nampak lagi tuan-tuan, kita sebagai rakyat sebab kita duduk dalam PKP, jadi kita tak tahu nak buat kerja apa, jadi kita duk cek, kita nampak ketirisan hari ni yang berlaku tentang isu MyKad ni tuan-tuan. Kalau tidak kita duk hentam Rohingya, depa duk buat kad MyKad, buat keluar-keluar berapa banyak lah tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan. Pendedahan ni tak didedahkan pada kita. Berapa puluh ribu dah ataupun mencecah ribuan, ratusan ribuan pendatang asing yang dapat IC macam ni. Dengan keadaan orang kata apa, dengan secara haram ni tuan-tuan. Siapa yang nak bertanggungjawab ni tuan-tuan? Siapa yang nak bertanggungjawab ni tuan-tuan? RBA ni semua kita block, no? Sebab mereka ni dah masuk tuan. Bila kita bercakap hari ni, mereka dah masuk lah. Jadi kita kena tahu tuan-tuan, mereka ni cuba mainkan satu-satu isu tuan-tuan. Bila mereka alihkan pandangan, dan ini yang akan berlaku. Kita akan leka dan lalai. Akhirnya mereka cuba orang panggil apa, menodai lah, no? Orang kata kita punya negara kita tuan-tuan. Mereka mencemar dengan negara kita. Mereka langgar undang-undang. Jadi kita harap pada pihak-pihak penyiasat, terutamanya PDRM, yang kita tahu PDRM ni adalah satu agensi siasatan yang terbaik. Kita harap tolong siasat dan kerajaan kita sendirilah, KDN, tolong siasat apa yang berlaku hari ni tentang isu MyKad tuan-tuan. Dan saya rasa seolah-olah isu MyKad hari ni, sistem MyKad hari ni telah digodam. Ini yang saya nampak. Kerajaan harus tegas. Ya betul. Yang saya nampak hari ni sistem MyKad ni ada ketirisan ataupun ada yang kena godam. Sebab kita tengok pelik sangat ni. Boleh jual online. Ingat jual apa? Ingat jual kat Shopee je. Kan? Merepek jangan masuk dalam live. Kita sekat bang telefon ni semua tuan. Parti ni banyak tuan. Warga asing ni banyak yang masuk, kita tak tahu tak. Warga China tuan-tuan, warga India tuan-tuan, warga Filipin, kita tak nampak kita duk tumpu ni Rohingya. Tak apa tuan-tuan, isu Rohingya ni taika long dah kena tangkap dah. Jangan takut dah tuan-tuan. Bos besar dah kena tangkap dah. Lalu ni kita nak tumpukan isu yang mana tuan-tuan, kita nak tahu berapa banyak pendatang asing yang masuk yang dapat IC ni apa semua kan. Jadi kita tak tahu tuan-tuan ni. Pelik ni. RBA ni tuan-tuan, dia punya kerja, dia nak bagi kita kacau bilau. Depa ni kerja depa tuan-tuan, bila kita sebut tentang macam ni, mereka akan kacau dalam komen. Depa akan hantam kita, depa cakap macam-macam nak bagi kita bergaduh. Ni RBA tuan-tuan. No? Kalau kat Papa Azri dia kata RBB kan. Red Bin Babi kan. Saya tak maulah sebut Red Bin Babi ni kan. Walaupun kita tahu Papa Gomo kata Red Bin Babi kan, tapi saya kata RBA lah sudah kan. Saya pun rasa macam tu, bro, and saya setuju. Kita rasa kita kena buat satu MyKad yang baru lah. Dan dengan kita buat MyKad yang baru ni, kita kena tapis. Kita kena tapis, buat tapisan tuan-tuan. Buat saringan supaya kerajaan dapat buat saringan, baru kerajaan dapat yang mana betul rakyat, yang mana beli. Kalau tidak tuan-tuan, saya tak tahu nak kata lah. 10 tahun lagi tuan-tuan fikir sendirilah. 10 tahun lagi tengok Allah. Ingat jual kacang putih ke? Ingat jual kacang putih ya? Isu Rohingya dan MyKad palsu ni dua-dua isu yang berbeza. Dua-dua kita benteras. Ya memang tuan-tuan, dua-dua kena benteras. Tapi yang isu yang paling masalah ni, isu MyKad ni lagi bahaya. Sebab mereka duduk sini, mereka akan duduk selama-lamanya. Macam Rohingya ni, mereka dekat tu, bila-bila masa kita boleh halau lagi. Memanglah isu Rohingya ni pun memang satu isu mustahak. Tetapi mereka cuba alihkan hari ni. Tiba-tiba kita dialihkan dengan isu Rohingya. Jadi isu lain kita tak nampak. Isu pendatang asing dari China, isu pendatang asing dari India, dari Filipin, kita tak nampak benda ni. Dan hari ni kita dikejutkan dengan penjualan MyKad secara online di website yang semua orang boleh akses. Penjualan MyKad melalui WhatsApp. Dan kita harap kepada KDN dan juga Polis Diraja Malaysia, dan kita percaya Polis Diraja Malaysia terbaik, dan kita harap boleh siasat benda ni. Jangan sampai benda ni jadi pelik sangat. Kita hari ni zaman teknologi tuan-tuan. Zaman teknologi canggih ni, kita bukan macam zaman dulu, kita tak nampak.
Apa yang kerajaan buat dulu kita tak nampak. Tapi hari ni apa yang kerajaan buat kita nampak. Sebab apa? Kita di media sosial. Dan juga kita dapat kesan sebab apa? Kita ada sistem, sistem teknologi ni ada kat kita. Jadi kita tahu ada orang buat tirisan ke apa semua kan. Jadi kita kena buat kerja betul-betul lah. Terutamanya kerajaan kita. Buat bancian, ya. Orang GPS, ya, kalau kita tu saya kata, kalau dapat orang GPM buat kerja ni, tuan-tuan, orang dalam yang buat kerja ni, saya harap kepada Duli Yang Maha Mulia, raja kita, payung agama kita, tuan-tuan, kita harap dapat mengeluarkan satu hukuman yang berat lah bagi saya, hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Kerana mereka ni telah, tuan-tuan, menjual maruah Malaysia ni, tuan-tuan. Mereka menjual maruah kita, tuan-tuan. Menjual maruah negara, tuan-tuan. Benda bukan main-main, tuan. Jangan bagi mereka keluar, tuan-tuan, jenis-jenis ni, tuan-tuan. Jadi bila kerajaan tegas dalam hukuman kepada orang yang terlibat isu jual ni, tuan-tuan, jadi akan mengajak yang lain supaya tak akan berlaku lah, tuan-tuan. Kena bagi hukuman yang ketat, tuan-tuan. Kena report tu, insya-Allah kita akan cubalah buat report. Insya-Allah kita akan cuba buat report. Kan? Adalah beberapa pegawai GPN yang tidak amanah. Jadi yang ni kita minta kerajaan tolong. Macam kita buat live ni, tuan-tuan, share ni. Benda ni sampai, tuan-tuan. Benda ni viral. Kita zaman viral, tuan-tuan. Bila kita bercakap, benda ni sampai. Bila benda ni sampai, tuan, jadi mereka dah takut. Bila kita sebut benda-benda ni banyak kali, jadi benda ni akan jalan, insya-Allah. Ni satu sedikit yang saya rasa tak boleh kita biar lah. Jangan kita rasa macam benda tak nampak. Sebab kita tak nampak, tuan. Mungkin 20 tahun akan datang, jika ini benda ni akan memberi kesan kepada kita sendiri, terutamanya orang Melayu. Tuan-tuan kena faham, majoriti, tuan-tuan, di Malaysia ni adalah orang Melayu. Bila majoriti, tuan-tuan, kita banyak. Jadi orang yang senang ni sedikit, tuan-tuan. Nak bersaing dengan orang kata apa ni, bangsa minoriti seperti bangsa Cina, bangsa India, kita nak bersaing ni pun susah. Macam kita tahu ekonomi ni, kebanyakan bangsa Cina yang lebih ke hadapan pada kita. Jadi kalau masuk pula warga-warga asing yang tak tentu hala ni, tuan-tuan, dan juga masalah sindiket MyCard ni, jadi tuan-tuan guna fikir lah, kan? Jangan sampai kita jadi terbangsat dalam negara kita sendiri. Jangan kita sampai jadi pendatang dalam negara kita sendiri, tuan-tuan. Benda ni bukan isu main-main, tuan-tuan. Benda kita kena beritahu, kita beri kesedaran. Ya, kita kena patahkan orang pembelok daripada orang-orang dalam sendiri. Kita bukan kata GPN ni tak bagus, tuan-tuan, kita tak mengecam. Tetapi ada kemungkinan kemungkinan ada orang dalang sebalik penjualan MyCard secara online, ataupun kemungkinan sistem kita telah digodam. Yang tu saja, tuan-tuan. Ya, kita kena tubuhkan satu pasukan khas diraja. Betul, yang tu saya setuju. Apa ni nama apa? Nazrul Fakhrin Ahmad Nazri. Yang tu saya setuju sangat. Kita kena tubuhkan satu siasatan diraja, tuan-tuan, supaya benda ni dapat kita tahu siapa dalang sebaliknya, tuan-tuan. Jadikan pembelok itu hamba beri. Bagi penjara seumur hidup ataupun hukuman mati, tuan-tuan. Tak ada hukuman lain, tuan-tuan. Tak ada hukuman 20 tahun, 40 tahun keluar balik. Tak ada. Hukuman dia, kita mau penjara seumur hidup ataupun hukuman gantung sampai mati. Itu yang kita boleh buat. Mereka orang yang membelok, tuan-tuan, orang yang tidak amanah ni, tuan-tuan, telah menjual maruah kita, tuan-tuan. Yang ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Bukan benda kecil. Tuan-tuan, saya cakap ni, mungkin tuan-tuan tak nampak, tetapi 10-20 tahun kita akan nampak, tuan-tuan. Seperti mana hari ni, tuan-tuan, dulu kita terima warga asing. Kita terima orang kata apa, pelarian-pelarian, kan? Kita kesian. Tapi, tuan-tuan, dah 10 tahun, 20 tahun, kita dah nampak tak, tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak lagi hari ni, tuan-tuan? Bila kita terima warga asing hari ni, tuan-tuan, pendatang-pendatang ni, tuan-tuan, contohnya macam pendatang-pendatang Rohingya hari ni, tuan-tuan, tuan-tuan dah nampak tak kesan? Bukan kita nak hina mereka, tuan. Dah. Ni saya bagi tahu, tuan-tuan, kesan. Dah 20 tahun, lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tuan-tuan. Apa terjadi hari ni kesan? Seperti mana kita tengok di Selayang. Mana orang kita? Siapa yang kontrol? Puak-puak mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan nak biar lagi. Nak biar 20 tahun mereka kontrol satu benak. Benda ni, tuan-tuan, bukan jangka pendek. Dia jangka panjang.
Kita bercakap ni untuk 20 tahun nak akan datang. Jadi kalau hari ni kita tak ada kesedaran, tuan-tuan tak ada kesedaran, semua pakat leka, maka kita seolah-olah kita membiarkan anak cucu kita akan terbangsat di negara kita sendiri, yang mana dahulunya cukup payah kita nak mencapai kemerdekaan, sampai ketitisan darah terakhir, sampai berbunuh-bunuhan, melawan penjajah-penjajah, tapi bila kita dah merdeka, kita dah hidup bahagia, kita lupa dan lalai dan alpa. Maknanya musuh dah masuk. Musuh masuk ni orang panggil apa? Musuh bukan masuk berperang, tetapi masuk secara yang kita tidak nampak, tuan-tuan. Ini bahaya, tuan-tuan. Jadi insyaAllah saya tak mahu panjang dah, tuan-tuan. Pertama kita tekanlah, saya harap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kita hormati, yang kita sayangi, sebab apa kita rasa Perdana Menteri ini satu Perdana Menteri yang melihat masalah rakyat. Yang terbaik bagi saya minta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tolonglah pukul 11 lagi bagilah satu berita gembira kepada kami semua tentang isu kelewatan, penangguhan pembayaran, contohnya loan peribadi ataupun loan kereta apa semua ni. Kita nak satu berita gembira lah kepada kami rakyat, yang mana hari ni kami juga tidak stabil, kami juga tak boleh nak stabil lagi ekonomi. Saya harap sangat-sangat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rasa jiwa dia tu sebagai bapak kepada kita, tuan-tuan. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin ni kita rasa terlampau rapat, sebab apa? Dia percakapan dia yang boleh bagi kita faham, kan. Jadi kita rasa terlampau rapat lah dengan dia, walaupun dia tak kenal kita, tapi kita rasa macam dia ni seorang bapak untuk kita. Jadi kita haraplah bapak kita Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong bagi satu jawapan pukul 11 lagi yang mana boleh menggembirakan, melegakan hati-hati rakyat. Jadi insya-Allah, dan juga kita harap kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tubuhkan satu siasatan diraja supaya kes penjualan MyCard yang secara online yang hari ni yang kita rasa tersebar dengan begitu luas, kita harap pihak kerajaan dapat selesaikan dengan secepat mungkin. Dan juga kita kena buat saringan tentang isu MyCard ni, ataupun kita kena buat pembaharuan, kemungkinan kita kena buat kad yang baru, dan ada juga saringan-saringan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan dicerobohi dengan pendatang-pendatang asing. Dan juga kita kena melihat juga tentang isu pendatang-pendatang asing ni, terutamanya daripada Rohingya, China, India, yang mana hari ni masuk tak keluar, tuan-tuan. Kalau masuk keluar tak apa, tapi lah ni mereka masuk tak keluar beratus-ratus ribu, tuan-tuan, mereka masuk tak keluar. Jadi kita nak tahu mereka ni pergi mana. Jangan buat main-main, tuan. Kita tak tahu mereka pergi mana. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, apa yang kita boleh bantu hari ni kita sampaikan, kita share, kita sampaikan. Dan apa yang kita boleh bantu hari ni, tuan-tuan, kalau ada yang perlu kita boleh buat report, kita akan buat report. Yang tu saya, kita sebagai rakyat, macam saya public figure, saya kena orang kata apa, kena dedahkan benda-benda macam ni. Kita kena orang kata apa, tuan-tuan lah sampaikan, saya dedah, tuan-tuan sampaikan. Sebab tu saya kata, saya sayang netizen saya sayang saya punya follower. Sebab apa? Follower saya akan sampaikan apa yang kita nak. Mungkin follower kita bagi tahu mesej kita tu cakap benda-benda macam ni, okey, benda yang saya boleh cakap, saya cakap lah. Kita ni, tuan-tuan, kita boleh cakap yang mana kita tidak melanggar syarat-syarat dia. Pertama, jangan kita mainkan isu perkauman dan isu-isu agama lain, tuan-tuan. Dan kita jangan menghina institusi kerajaan kita, tuan-tuan. Yang tu tak boleh, tuan-tuan. Bila kita nak bercakap, mungkin ramai yang nak buat live, boleh buat live, jaga benda-benda ni, tuan-tuan. Jangan kita sampai tersilap cakap tentang isu perkauman, isu agama, yang ni akan makan diri, tuan-tuan. Saya pesanlah kepada public figure yang lain, nak bercakap boleh, tetapi jagalah, jaga percakapan kita. Sebab apa? Yang duduk dalam live ni bukan rakyat sahaja, malahan mungkin ada PDRM juga yang sedang melihat kita, dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Ya, sekarang zaman hari ni zaman media sosial, zaman viral. Apa pun tuan-tuan lah kena viralkan. Saya boleh cakap, tuan-tuan lah kena viralkan. Dah, tuan-tuan. Agama ni, saya nak beritahu dekat ni, saya nak terang sikit pada Amir Anis. Agama ni bukan sahaja kita nak cerita pasal hukum ni. Dalam pemerintahan sendiri, dalam surah Al-Mulk, dalam Quran ada satu surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala bikulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa bikulli syai'in. Saya lupa lah, tuan-tuan. Saya lupa lah. Tabarakallah. Ayat tabarakal tu maknanya surah kerajaan, surah kerajaan. Nama pun surah Al-Mulk, kerajaan. Jadi dalam agama ni, tuan-tuan, bukan sahaja kepada isu-isu hukum-hukum,
tapi juga isu-isu macam ni tuan. Ini semua kalau kita buat ni fardu kifayah tuan. Kita bercakap tentang ekonomi, kita bercakap tentang bukan politik. Politik saya tak apa nak minat sikit lah. Hang nak hentam ni aku tak minat. Tapi saya akan bercakap tentang isu-isu kemasyarakatan ataupun isu-isu rakyat. Yang ni kita kena buat tuan-tuan. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? No? Kalau kita nak harap orang politik nak cakap benda ekonomi, dia pasti akan ikut cara politik dia. Jadi tak akan ada satu benda yang fair. Tak akan ada benda keadilan. Jadi bila kita tak campur politik, baru kita boleh suarakan apa yang kita mau. Walaupun kerajaan ni kita rasa kita suka, tapi kalau salah kita kena tegur. Kan? Ni isu kemasyarakatan dan isu rakyat, kita kena teguhkan lah. Di samping tu saya buat juga rawatan. Tak ada masalah tuan, tak ada masalah kalau kita boleh buat semua pun tuan. Kan? Kita bantu kerajaan, dan juga tuan-tuan bukan saja tu tuan-tuan. Dia ni tak faham bahasa, kena sekat bang noh. Ni Razi ni. Orang duk cakap dah, kan? Orang duk cakap dah kata nama ni orang duk abang dah. Kita dah bagi dalil dah, duk tanya 10 kali. Kan? Jadi depa ni kena blok bang, kita tak boleh layan depa ni. Kan? Jadi benda ni semua tuan-tuan, jangan kita rasa benda ni tak berkaitan dengan agama. Benda ni semua berkaitan dengan agama tuan-tuan. No? Bila kita buat kebaikan kepada masyarakat, kita akan dapat pahala tuan-tuan. Bila kita boleh tegur kerajaan kita boleh sampaikan benda pendapat yang baik tuan-tuan. Bila kerajaan kita orang kata apa, ikut apa kemahuan rakyat, ini akan memberi satu kebaikan kepada semua tuan-tuan. No? Jadi yang ni penting tuan-tuan. Jangan kita harap isu agama buat hukum. Hukum ni bagi orang lain lah buat, ustaz-ustaz lain ada, kan. Saya buat rawatan Islam dan saya beritahu, saya buat rawatan Islam dan juga sampaikan masalah-masalah isu rakyat, no, isu kemasyarakatan. Kita terpaksa sampaikan. Saya bukan main di atas tiket politik. Tiket politik ni bolehlah campur sikit-sikit tuan-tuan, bukan tak boleh campur. Sikit-sikit boleh campur. Banyak-banyak tak boleh. Sebab apa? Saya bukan macam tu. Orang politik ni dia ada cara dia lain. Macam Papa Azri. Papa Azri dia menyampaikan, Papa Gomo dia menyampaikan ke masyarakat rakyat, no, dan juga dia dalam bidang politician, no, dalam bidang politik. Itu bidang dia tuan-tuan. No, itu bidang dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa setakat ni tuan-tuan, sakit hati dengan NGO yang duk backup Rohingya. NGO mana tu? NGO mana tuan-tuan? Kita backup mereka tuan-tuan. Bukan kita kesian. Bukan kita tak kesian, tapi mereka kena ikut cara lah. Tapi kalau kita ikut apa ni Rohingya ni pun tuan-tuan, mereka ni melampau. Sebab di Bangladesh mereka dah sediakan apa tu, bahasan car. Mereka dah sediakan penempatan mereka. Sebab apa mereka tak mau hidup? Sebab apa mereka lari tuan-tuan? Di penempatan di Bangladesh, tak silap saya lah, tak silap salah, silap minta maaf. Pulau Bancar nak sebut payah tuan-tuan, sebut Ustaz tengok. No. Tuan-tuan, RBB kita stop blok. Tak ada masalah, kita boleh blok beribu-ribu, tak apa kita blok RBB ni, jangan biar mereka masuk tuan-tuan. Kan? Jadi kita tuan-tuan, apa ni? Tadi saya sebut pulau Bancar Car apa? No? Bancar Car, saya pun tak ingat no. Okey, ada satu pulau tuan-tuan, kerajaan Bangladesh dah sediakan besar pulau tu tuan-tuan. Terlampau besar pulau tu tuan-tuan. Mereka juga disediakan penempatan, rumah apa semua, tapi mereka ni tak mau Bansar Car. Bansar Car nak sebut payah. Jadi pulau ni tuan-tuan boleh buka dalam Google, tuan-tuan type Bansar Car ni tuan-tuan boleh tengok besar tuan-tuan. Dengan orang kata apa, dengan sektor perumahan tu semua ada siap tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi sebab apa mereka tak mau duduk? Sebab apa mereka tak mau duduk tuan-tuan? Kita kena tanya sebab apa mereka tak mau duduk. Di sana, bila pergi sana tuan-tuan, mereka banyak lari tuan-tuan. Mereka nak hidup dalam kalangan di banak-banak macam ni. Jadi apa kesan dia tuan-tuan? Kesan dia ni macam kita tengok di pasal Selayang. Kita tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh biar tuan-tuan. Kita kesian mereka tuan-tuan. Kita kesian mereka kena bunuh. Bukan saya tak kesian. Itu perimanusiaan yang kita patut ada dalam diri kita. Dan mereka juga orang Islam. Kita patut kesian mereka tuan-tuan. Tetapi bila kita dah bagi
Pulau apa ni, Bansar, bukan Pulau Belacan, Bansar Chan tu tuan-tuan, bukan Belacan, no. Jadi dah ada segala apa kelengkapan yang cukup tuan-tuan. Sebab apa mereka tak mau duduk? Kerana mereka ni tuan-tuan melampau, mereka nak lebih. Yang ni yang kita marah ni. Pulau tu besar, dan tak silap saya di Indonesia pun mereka buat satu penempatan. Tetapi di sana pun mereka lari tuan-tuan. Mereka lari tuan-tuan, dan mereka mereka duduk dalam keadaan nak duduk dengan kita tuan-tuan, dengan kalangan kita. Yang ni akan menjejaskan kontrak sosial kita tuan-tuan, menjejaskan ekonomi kita sendiri tuan-tuan. Kita tak boleh biar. RBB, Red Bean Army. RBA nama dia tuan-tuan, tapi kalau Papua Gomo dia panggil RBB ni, Red Bean Babi. Minta maaf cakap no. Red Bean Babi lah. Tapi saya tak mau sebut lah Red Bean Babi ni tuan-tuan. Saya takkan sebut lah Red Bean Babi ni. Saya akan sebut Red Bean Army. No, depa ni tuan-tuan, kerja depa tuan-tuan masuk dalam live orang. Mereka akan kacau tuan bila kita bercakap dalam isu-isu kebenaran, isu-isu kita, isu-isu rakyat. Mereka akan kacau sebab apa? Mereka nak alihkan pandangan kita supaya kita dengar dengan teliti. Ini bahaya tuan-tuan depa ni semua. Tu pasal apa tak join Mamu Parpu, dia bahagian politik tuan-tuan. Saya bukan tak mau join. Kita join, banyak benda kita join. Macam masalah dulu, tuan-tuan yang mana ikut saya tahulah, isu LTTE kita buat report, isu PPRT kita turun, sampai seminggu kita turun padang. Banyak isu tuan-tuan bolehlah scroll daripada atas tuan-tuan. Banyak isu yang kita dah ikut tuan-tuan. Bukan hari ni mungkin ramai yang tak tahu apa kerja kita buat tuan-tuan. Dalam masa rawatan tuan-tuan kita buat, dan juga isu masyarakat dan rakyat. Tuan-tuan tahulah siapa yang ikut saya daripada dulu, mereka tahulah kerja saya macam mana. Ramai tuan yang ikut saya daripada dulu, mereka tahulah kerja saya dah buat kerja macam mana. Cuma lah ni masalah dia tuan-tuan, kita tak boleh lah, orang kata apa, nak menonjol nak pergi cari ni, tak boleh lah. Sebab PKP kita kena duduk rumah lah. Cuma apa yang kita dapat ni, kita kena teruskan lah tuan-tuan. Ya, kita lah ni kita harap tuan-tuan, geng-geng Burma, Nepal Nepal tak payah, Rohingya ni tuan-tuan, hantar pergi ke pulau Bangladesh tuan-tuan. Dan kerajaan kita minta satu peruntukan yang baik tuan-tuan, peruntukan yang lebih sikit kepada sistem laut kita ni tuan-tuan, terutamanya kepada marine. Kita tengok hari ni kurang lah. Kita minta peruntukan yang lebih lah untuk marine supaya kawal sekeliling kita ni, sebab tidak dicerobohi oleh pendatang-pendatang asing yang tanpa izin ni tuan-tuan. Kita tak mau tuan-tuan. Tok baju jual ke tak, saya buat sendiri tuan-tuan. Ni saya tempoh lah, kita buat sendiri. Ni saya pakai baju tan ni, baju Aisat. RBA tak ada telung. Mereka akan pakai fake account tuan. Mereka akan dapat fake account. Berjuang untuk negara, gagalkan Ankara. Ya. Tok Singa duduk NGO mana? Saya tak duduk NGO mana tuan. Saya ni orang panggil aktivis saya tuan. Kok mana pun kita langgar tuan. Duduk NGO ni dia ada syarat-syarat dia ada lah, insya-Allah. Saya NGO ni dia cerita panjang sikit, nanti kita cerita lah tuan. Tapi apa penting, saya ada IC. Dia kadang-kadang dia kena poli sikit lah, sikit-sikit boleh lah poli. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kerajaan pandang apa yang kita cakap, tuan-tuan kena share lah. Tuan-tuan kena share lah, baru benda ni sampai ke mereka akan check. Hantar je ke Pulau Bansar. Masalah dia DAS, kita dah hantar, mereka lari. Dah hantar pergi pulau tu, mereka lari, mereka pergi duduk dengan rakyat-rakyat Bangladesh di bandar-bandar yang mereka duduk main ke Malaysia ni tuan-tuan, main duduk dengan kawasan-kawasan kita ni. Bukan yang tu tak apa satu tuan. Dan kita nak tahu pendatang China dan India ni semua, Filipin ni semua, yang ni kita kena tengok tuan. Kita duduk nampak Rohingya tuan, di belah Sabah Sarawak duduk masuk Filipin tuan. Yang kita duduk nampak belah-belah KL ni duduk masuk pendatang-pendatang dari China, India ni, kita tak keluar. Mereka masuk tak keluar. Pergi mana? Ya, Datuk Ayub Khan terbaik lah. Saya tak boleh kata apa lah, dia memang terbaik lah. Mungkin dia akan cek lah di Johor, sebab dia ketua polis Johor. Dia akan cek, dia akan buat kerja di Johor lah kan. Dan saya harap sangat lah kan, kepada apa, kita nak, saya kalau boleh saya nak, kita tak persoalkan lah tuan, tapi ni rasa lah hati. Kalau boleh kita nak ketua apa ni, ketua polis ni, kalau kita dapat kepada Datuk Ayub Khan, saya rasa sempoi lah kan. Dia tegas tuan. Saya tahu dia tegas, memang dia tegas, dia tak kira hang ni siapa ke, hang ni apa ke.
Salah perut kena. Saya pun takut kan tuan dia sebut nama saya. Memanglah dia bagi tahu nama saya secara terang kan. Tapi saya pun risau kan. Takat dia cakap tu orang kata apa dia iklan nama tak apa. Takut lagi dalam pemerhatian. Silap hari bulan duduk dalam pula. Jadi saya nak cakap ni pun kena fikir lu 10 kali ni, kena tapis perap baru dia boleh keluar pu. Dia duduk ni, masuk dia keluar ni pu, dia tapis 10 kali pu baru nak boleh keluar. Pasal apa tuan? Hei, silap cakap tuan-tuan. Lagu tu lah tuan-tuan. Ya. Jadi saya ingat cukup lah kot noh pendedahan yang saya bagi ni. Kita harap kerajaan saat lagi pihak sebelah kita harap Tan Sri Muhyiddin yang kita rasa macam bapak kita bolehlah bagi satu berita yang baik untuk kita semua supaya kita rasa tak terbeban lah noh. Jangan kita tak rasa lah bank ni seperti ahlung noh, ahlung yang berlesen noh. Kalau nak tolong rakyat, tolong elok. Jangan tolong ni bukan nak tolong tapi nak membebankan rakyat. Saya ingat tak salah buat macam tu noh. Kita pun tak minta tuan-tuan noh. Kita pun tak minta COVID-19 ni semua wajah Allah SWT. Jadi kita harap kerajaan dapatlah ya insya-Allah lah noh KPN noh. Kita harap noh. Yang tu kita harap lah Datuk Ayub Khan. Sebab saya bukan apa, saya suka dia sebab dia tegas. Tuan-tuan tengok dalam isu LTTE, dalam isu apa Daesh, dia bantrai gila-gila tuan-tuan. Dia tak takut. Tuan-tuan tengok video yang saya share tu, tuan-tuan dengar lah. Dia pun orang kata apa, kena ugutan macam-macam tuan-tuan no? Bukan senang tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan, saya harap tuan-tuan juga tuan-tuan juga boleh salurkan maklumat-maklumat jika ada yang cuba nak jadi gangsterism. Kita dapat maklumat-maklumat yang cuba nak jadi gangsterism ke apa, salurkan tuan-tuan. Kita boleh bercakap supaya kita dapat membantu juga pihak PDRM. Macam mana yang kita dah tengok apa kepada si Abdul apa ni Long lah, saya tak mau sebut lah. Long lah tuan-tuan no. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita boleh orang kata apa membantu pihak PDRM supaya mereka ni tidak lagi jadi besar kepala tuan-tuan. Kita tak mau hidup dengan cara gangsterism. No, kita tak mau hidup dengan cara gangsterism. Jadi kita tolong support polis PDRM. Ada maklumat kan, mana-mana yang duk buat sempoi apa, nak buat cerita, nak buat satu apa pertubuhan tanpa NGO ke apa ke, duk buat sempoi, kita akan dedahkan tuan-tuan supaya PDRM boleh siasat depa ni semua dan tangkap orang cepat kan. Kalau duk biak, jadi macam tu tuan-tuan. Sampai sekali-sekali dengan saya pun kena kencing tuan-tuan no. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu. Pi salam peluk apa semualah. Salam peluk tu ukhuwah tuan sama Islam, tak ada masalah. Kalau dia Myanmar sekalipun kita berpeluk, cuma kita tak mau apa yang dia duk buat di belakang tu, yang tu je kita tak mau. Yang kita tak nampak. Dalam keadaan yang sama dia duk cuba kuatkan kuasa dia tu. Yang tu kita tak mau. Longkang. Tok mai Kuala Ketik, insya-Allah kita TP tuan-tuan. Habis PKP ni kita pusing terus. No. Tuan-tuan bukan saya nak puji Tok Ayub Khan ni ke apa ke siapa-siapa. Tuan-tuan tengok dia elok, no. Tuan-tuan tahu dia buat kerja macam mana. Kalau tuan-tuan ikuti lama lah tuan-tuan, kan. Tuan-tuan tahu lah macam mana. Sebab apa orang mak saya selalu cakap, tengok ni Tok Ayub Khan ni. Sebab dulu saya pun pergi minta polis tapi tak lepas. Kan? Tengok dia buat kerja macam mana. Tuan-tuan kaji balik. Bukan kita nak puji dia tuan-tuan. Bukan puji pun bukan dapat apa. Kalau saya salah ditangkap juga tuan-tuan. Duk puji. Esok dia kata, Tok Singa laporkan diri di balai. Esok saya pula ditangkap. Kan? Mana dia tak bagi can ya. Dia tak bagi can. Saya pun duk risau kan dia sebut nama saya ni. Dia sebut saja syok, dia sebut dia nak iklan ke, ataupun saja dia duk sebut ni ada hal ni kan. Saya takut juga. Tak pasal Tok Singa pula duduk dalam jam. Singa dengan harimau duduk dalam. Saya tak mau yang tu Dari dulu badan kurui. Ni pun duk bagi diet ni tuan-tuan tengok lagi 4 5 6 bulan kurui Jadi insya-Allah tuan-tuan, sudahlah kita pun
Dah 7 lebih. Main jalan Taiping, insya-Allah nanti kita kapi tuan. Jadi saya harap tuan-tuan, yang mana baik tu datang pada Allah Subhanahu taala, yang mana tak baik tu kebodohan diri saya, yang mana saya silap cakap tu kebodohan diri saya, kelemahan diri saya tuan-tuan. Kita cuba nak sampaikan yang benar yang baik, tapi manusia ni kadang-kadang dia melakukan kesilapan. No? Jadi insya-Allah tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kan. Jadi saya haraplah tuan-tuan, tuan-tuan dapat mendoakan saya kebaikan untuk saya, dan saya juga sayang kepada semua follower saya dan juga netizen-netizen saya. Insya-Allah tuan-tuan, dengan ni saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.